Kata Nabi, kami melalui lelaki yang baring terlentang. Tadi baring mengiring, yang ni baring terlentang. Duk baring terlentang seorang-seorang dia. Baik. Baring terlentang seorang-seorang, Nabi kata wa idza akhar qaimun alaihi bikallub. Tapi ada lagi seorang lelaki berdiri kat kepala dia, sama macam tadi. Tapi lelaki yang berdiri ni dia pakai kallub, dia ada kallub. Kallub ni apa tu? Cangkuk, hook. Dalam bahasa Melayu cangkuk lah kan, yang kita tarik benda, cangkuk, pencangkuk kan, pencangkuk, dia ada pakai pencangkuk. Alaihi kallub, kata Nabi, min hadid, yang diperbuat daripada besi, cangkuk yang diperbuat daripada besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafah. Dia ambil cangkuk besi tu, dia pergi sebelah badan kawan ni baring terlentang. Dia pergi sebelah badan, maksudnya dia pergi belah kanan ataupun belah kiri dulu, kemudian dia ambil cangkuk besi ni, dia letakkan cangkuk tu dekat mulut lelaki ni yang baring terlentang, dia letak kat mulut. Lepas tu ditarik, sehingga ke tengkuk, tarik sehingga ke tengkuk, jadi koyak. Wa min kharahu ila qafah, kemudian dia letakkan pula kat hidung penyangkut ni, dia letak di hidung, ditarik sehingga ke tengkuk, sehingga koyak. Wa ainahu ila qafah, kemudian dia letak di mata, cangkuk dia letak di mata dan dia ditarik sampai ke tengkuk juga. Ditarik sampai ke tengkuk. Qala rubbama qala Abu Raja, ada seorang perawi dia meriwayatkan hadis ni, dia kata salah seorang daripada perawi, fayashuk, sehingga koyak sebelah muka ni, mulut dia tarik sampai ke tengkuk, hidung dia tarik sampai ke tengkuk, mata pun dia tarik sampai ke tengkuk, koyak habis. Summa yatahawwal ila al-janibil akhar, kemudian dia pergi ke belah yang satu lagi, fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, kemudian dia buat benda yang sama, dia tarik lagi belah sini pula, hidung pun sama, mata pun sama, koyak habis hancur muka dia. Ni Nabi tengok dalam mimpi ni. Fama yafrughu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kan. Bila dia tarik yang belah sini, selesai tarik belah sini elok balik, tarik pula belah sini elok balik, tarik pula belah sini. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula, dia ulang balik seperti mana yang dilakukan kali pertama, diulang balik, diulang buat. Qultu, Nabi kata subhanallah, subhanallah, Nabi kata maha suci Allah. Nabi terkejut tengok, maksudnya benda ni seolah-olah real depan Nabi, mimpi ni seolah-olah macam real. Nabi terkejut, Nabi kata subhanallah, maha suci Allah, ma hadhan, ni apa pula ni? Amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yusharshiru shidqahu ila qafah, ataupun yusharsharu shidquhu ila qafah wa mankharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdhibul kadhiba, ataupun fayakdhibul kizbah tablughul afaq. Adapun lelaki yang kau tengok dicangkuk tadi ni kan, tadi kan mulut dicangkuk, hidung dicangkuk, mata dicangkuk, ia adalah seorang lelaki yang keluar daripada rumah dia menyebarkan pembohongan. Dia duk sebar pembohongan, tablughul afaq, yang mana cerita bohong dia tu telah pergi ke seluruh tempat. Zaman dulu Nabi sebut benda ni, zaman dulu ada orang bohong yang mana pembohongan dia tu tersebar cepat. Maksudnya tersebar bukan cepat lah, tersebar, orang semua percaya. Tuan-tuan bayang zaman sekarang, masuk satu mesej bohong dalam grup WhatsApp,
dia viral. Ada seorang tu, dia sahabat saya, dia kerja dekat Telekom. Dia kata, ustaz, kalau tengok macam mana satu-satu mesej menjadi viral, daripada satu titik kemudian dia akan berkembang sebiji macam membiaknya viral. Sebab tu dipanggil viral. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Satu pembohongan dibuat, pembohongan tu lagi cepat tersebar. Dan dalam banyak-banyak bohong ni, bohong yang paling dahsyat, bohong atas nama Nabi. Nabi tak sebut ni bohong macam mana. Nabi kata bohong, satu pembohongan kena azab macam ni. Cuba bayangkan kita ni berapa banyak kali dah bohong. Dan orang percaya apa yang kita cakap. Tambahlah ustaz, Allah, baca hadis tak betul, bagi dekat orang awam. Orang awam balik bawa cerita, dia pula sampaikan pada kawan-kawan dia. Tempat kerja semalam aku dengar ustaz baca hadis ni, hadis tak betul, hadis palsu baca. Maka dia akan menanggung akibatnya. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atas nama aku secara sengaja, tunggu tempat dalam neraka. Ni kalau bohong biasa-biasa ni, bohong satu bohong. Cuba bayangkan kalau dalam setiap kali kuliah ada hadis palsu kita baca, tak semak dulu kita dok baca. Kita tak pernah tanya dekat orang yang ada pengetahuan dalam hadis, ustaz, hadis ni sahih ke tidak? Kita main dapat dalam grup WhatsApp, copy, share pergi grup lain, share pergi grup lain. Kata ulama besar seperti Al-Iraqi, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Tahdzirul Khawas min Ahadisil Qussas. Imam Suyuti ni mazhab Syafi'i, meninggal 911 Hijrah, tahun kurun ke-10 Hijrah. Dia ada tulis satu kitab Tahdzirul Khawas, memberi peringatan kepada orang-orang yang berilmu tentang hadis-hadis yang disebarkan oleh penceramah-penceramah zaman dia. Penceramah-penceramah ni zaman dia ada yang membaca hadis-hadis palsu. Al-Iraqi dalam kitab ni dia bawa pandangan Iraqi. Al-Iraqi ni ulama hadis besar, guru kepada Ibn Hajar. Dia kata kalau satu orang menyebarkan suatu hadis yang dia tak tahu sahih ke tak sahih. Satu orang Islam sebarkan satu hadis, dia tak tahu sahih ke tak sahih, dia main sebar je. Kalau hadis tu sahih sekalipun, dia tetap berdosa. Orang yang sebar tu tetap berdosa, kerana dia menyebarkan sesuatu yang dia tidak pasti, dan dia sandarkan pula kepada Nabi SAW. Maka sebab itulah ustaz-ustaz yang belajar bidang hadis ni, dia cuba nak bersihkan. Kalau ada hadis-hadis palsu tersebar, dia cuba nak tegur supaya orang awam tahu hadis ni palsu, jangan duk sebar. Tapi yalah, bila kita duk tegur orang ni, orang tak selesa lah kan. Orang kata, aku selama dah ceramah, tak ada siapa nak tegur kan. Jadi tak apalah. Tapi kita kena ingat benda ni, ni kalau tipu biasa-biasa, bukan tipu atas nama Nabi. Tipu atas nama Nabi lagi besar lah azab dia, kerana kita mengubah ajaran agama. Agama ni Allah punya. Orang yang Allah Ta'ala bagi otoriti untuk syariatkan hukum hanya Nabi. Sahabat pun tak dapat, apatah lagi ustaz-ustaz. Dia tak boleh ubah hukum. Yang dapat mensyariatkan hukum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu hadis ni kena hati-hati. Habis itu hadis yang ustaz baca ni sahih, hadis Bukhari, sahih insya-Allah. Hadis Bukhari, ijma' ulama mengatakan ia sahih, sahih Bukhari. Baik.